Aku masih ingat lagi pada pukul 3 pagi itu, aku sedang di dalam van syarikat yang merupakan penumpang terakhir, sedang dihantar oleh abang pemandu van. Cuma pemandu van lebih suka meninggalkan aku di sebuah perhentian bas yang terletaknya dalam 3 kilometer dari rumah aku. Ini kerana untuk menghantar aku pulang ke rumah, van perlu masuk ke dalam jalan kampung yang gelap. Ketika van sampai di perhentian bas yang dimaksudkan, aku dan pemandu van ternampak seorang wanita berpakaian serba putih sedang mengendong anak berada di situ. Yang peliknya, ia sedang berdiri seperti menunggu seseorang kelihatannya di pagi yang masih gelap itu. Pemandu van bergerak ke hadapan sedikit untuk menurunkan aku. Aku merasa sedikit pelik dengan kelibat wanita mengendong anak itu. Ialah, siapa yang sanggup berada di perhentian bas ini pada waktu sebegini? Abang van menyuruh aku segera turun kerana ia mahu bergegas pulang ke rumah juga. Namun aku tidak berani turun kerana merasakan ketakutan sekali. Aku menyuruh abang pemandu van untuk menunggu sebentar. Manakala abang van sepertinya tidak sabar menyuruh aku turun dengan segera. Turunlah, nanti boleh telefon ayah untuk ambil seperti biasa, kata pemandu van kepada aku. Lagipun tu ada kawan kat stesen bas tu. Boleh juga temankan kau, kata pemandu van kepada aku lagi. Sebelum aku turun, aku melihat cermin pandang belakang di hadapan cermin van. Alangkah mengejutkan sekali, aku tidak nampak apa pun di belakang di mana tempat perempuan itu berdiri. Aku memberitahu kepada abang van mengenai perkara itu. Abang van juga terkejut dengan kebenaran kata-kataku itu. Jangan-jangan itu bukan manusia, beritahu pemandu van kepadaku dengan terketar-ketar. Jadi pemandu van mengambil keputusan untuk menghantar aku betul-betul sampai di hadapan rumah pada malam itu kerana kasihankan aku. Abang hantar malam ni, sahaja ya ke rumah kau. Lepas ni pandai-pandailah kau ya, kata abang van kepada aku. Aku sepertinya tiada pilihan untuk menerima sahaja cadangan dari pemandu van. Cuma apalah nasib aku di malam-malam berikutnya ketika pulang kalau masih diganggu oleh kelibat yang serupa di perhentian bas ini. Nama aku adalah Dahlia, bekerja sebagai seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan pada tahun 1990. Ini adalah pengalaman seram aku. Pada keesokan paginya, aku dibawa oleh ayahku ke sebuah pasaraya untuk membeli sedikit barang keperluanku. Ayah tidak turun ke dalam pasaraya itu kerana ia memang hanya gemar menunggu di dalam kereta sambil membaca surat khabar sahaja. Maklumlah, pada tahun itu surat khabar adalah sumber maklumat selain menonton berita di televisyen. Sedang aku sibuk mencari barang di rak di dalam pasaraya itu, tiba-tiba aku disapa oleh bekas rakan sekolahku iaitu Emma. Emma bertanyakan khabarku dan adakah aku masih bertugas sebagai pramugari lagi. Aku membalas semua soalannya dan kami mula berbual-bual pula. Maklumlah sudah lama kami tidak bertemu. Aku bagi tahu kepada Emma yang tugas aku ni menyebabkan aku pulang lewat malam hingga ke pukul 3 pagi. Van syarikat pula hanya sanggup meninggalkan aku di perhentian bas yang berhampiran sahaja. Terpaksalah aku telefon ayahku untuk mengambil aku apabila telah sampai di perhentian bas itu. Emma merasa sedikit terkejut, namun segera tersenyum dan berkata, kau ada dengar tak cerita hantu perempuan mengendong bayi di perhentian bas itu? Soalan itu telah membuatkan aku menjadi terkedo. Namun aku diam dan membiarkan Emma menyambung apa yang mahu dia katakan itu. Aku mahu cuba mengaitkan kisahnya dengan apa yang aku alami awal pagi tadi. Dia memberitahu, yang abang dia pernah ternampak seorang gadis cantik berpakaian pramugari di perhentian bas itu, minggu sudah dalam pukul 3 pagi. Ketika abangnya cuba memperlahankan kenderaan untuk memastikan siapakah pramugari cantik itu. Dia ternampak ada kelibat wanita memegang bayi, tiba-tiba sahaja muncul di belakang pramugari itu. Abangku terus menekan minyak untuk segera meninggalkan kawasan itu dengan berasa ketakutan. Adakah itu kau, Dahlia? Tanya Emma kepadaku. Aku hanya menganggukkan kepala tetapi terkejut dengan apa yang dialami oleh abang Emma yang turut ternampak kelibat yang sama juga. Setelah Emma berlalu pergi, aku mula terfikir kembali apa yang Emma katakan itu. Nampaknya memang ada sesuatu di perhentian bas itu yang akan menakutkan aku selepas ini.
Walhal dah berapa kali aku menunggu di situ sambil menantikan ayahku datang menjemputku. Tapi bila aku dah tahu nih, mungkin aku sudah tidak seberani sebelum ini untuk menunggu lama di situ. Aku perlu maklumkan ayahku selepas ini untuk mengambilku dengan segera dan kalau boleh terus berada di perhentian bas itu bila aku turun sahaja dari van. Di dalam kereta ketika aku bersama ayahku setelah aku selesai membeli barang keperluan, aku menceritakan tentang pengalamanku pada awal pagi dan juga kelibat yang diceritakan oleh rakan sekolah lamaku tadi. Aku meminta agar ayahku dapat berada lebih awal di perhentian bas itu untuk mengelakkan diri dari perkara yang tidak diingini berlaku setelah pulang dari kerja. Ayahku ketika itu bersetuju dengan permintaanku untuk cuba sampai lebih awal dalam pukul 3 pagi. Tapi walau bagaimanapun, dia meminta juga aku untuk menelpon rumah dengan menggunakan telefon awam di perhentian bas itu. Ialah takut-takut ayah terlelap kepenatan setelah seharian berada di kebunnya. Pada malam seterusnya, selepas aku selesai bertugas, aku dan rakan-rakan lain berkumpul di van untuk dihantar pulang oleh abang pemandu van. Kalau tak silap aku, kami semuanya 6 orang pada malam itu dengan rumah akulah yang paling jauh sekali dari tempat kerja kami. Kami pada waktu itu tidak mempunyai kenderaan selain dibekalkan oleh syarikat untuk mengambil dan menghantar kami pulang. Apabila semua orang telah berada di dalam van, pemandu van akan terus membawa kami semua keluar dari kawasan lapangan terbang itu. Seingat aku, waktu pada ketika itu adalah dalam pukul 12.30 pagi. Memanglah meriah apabila kami semua berada di dalam van dan saling berborak melepaskan lelah setelah seharian bertugas pada hari itu. Abang van pula membuka radio untuk mendengarkan kami dengan lagu-lagu populer pada masa itu. Ada kalanya kami menyanyi juga ketika ada lagu yang kami minati berkumandang di udara. Jalan pada tahun itu yang menuju ke rumah kami semua kebanyakannya adalah gelap dan berada di kawasan yang memerlukan van masuk ke bahagian dalam di kampung-kampung. Jadi urusan menghantar kami berenam akan mengambil sedikit masa. Satu persatu kawan-kawanku telah turun dari van itu dan tinggallah aku seorang di dalam van sebagai penumpang terakhir seperti biasa untuk diturunkan di perhentian bas yang berhampiran dengan rumah aku. Sebaik sahaja aku turun dari van itu, aku segera meluru ke pondok telefon yang berada di perhentian bas itu. Aku cuba membuat satu panggilan ke rumah untuk menghubungi ayahku. Tetapi keadaan amat malang, di mana telefon pada malam itu tidak boleh digunakan pula, walaupun telah beberapa kali aku mencubanya. Aku cuba menenangkan diri dengan duduk dan menantikan ayahku sampai. Ini kerana aku telah berpesan dengan ayahku pada siang tadi untuk datang ke perhentian bas ini dalam pukul 3 pagi. Semoga ayahku akan datang dan sampai dengan segera. Ketika itu aku jadi malas memikirkan kisah seram yang diceritakan oleh Emma siang tadi, walaupun kesunyian malam membuatkan aku terbayang-bayangkan kelibat itu. Dalam aku berusaha untuk cuba buat tidak tahu itu, tiba-tiba aku terdengar ada suara bayi menangis. Ini menjadikan keadaan pada ketika itu berubah kepada menyeramkan pula. Aku cuba mencari arah datangnya bunyi bayi itu di semua arah, tapi masih tidak dapat menentukan arah sebenar bunyi itu. Tiba-tiba sahaja aku ternampak ada satu kelibat seperti seorang bayi duduk di hadapanku di atas jalan. Suara tangisan bayi mengikuti juga dengan kehadiran bayang tersebut yang hilang selepas itu. Aku pada waktu itu menerima semuanya dalam percaya atau tidak, sahaja kejadian itu. Terasa akan berlaku benda pelik lagi selepas ini. Tanggapanku sememangnya benar sekali apabila kemudiannya aku ternampak satu bayang putih berlalu laju melintas di hadapan jalan dan menghilangkan diri selepas itu. Aku hanya mampu terpegun dan apa yang paling aku tak sedap hati, apabila terasa kelibat itu sepertinya duduk di sebelahku pula. Aku mahu melarikan diri tapi kaki sudah mula kejang mungkin kerana ketakutan yang amat sekali. Aku hanya mampu memejamkan mata saja. Air mataku sudah mula mau keluar untuk menangis. Di waktu itu pula aku terdengar kelibat itu bersuara, "Ada nampak suami aku tak? Aku tak berani membukakan mataku lagi dan mengharapkan ini hanyalah satu mimpi semata-mata." Aku cuba mengingati ayat-ayat suci dan mahu cuba membacanya, tapi dikala itu aku terdengar bunyi hon kereta. Alhamdulillah, itu adalah ayahku yang baru sahaja sampai. Kurasakan badanku sudah boleh bergerak kembali. Bila ku buka mata, kelibat di sebelah yang duduk tadi juga telah hilang. Dengan pantas aku mencapai beg aku dan menuju ke kereta ayahku itu. Di dalam kereta aku cuba menenangkan diriku, kelihatan wajah ayahku juga sedikit pucat. Mungkin dia juga ternampak kelibat di sebelahku itu sebelum menghilangkan diri.
Aku mendiamkan diri sahaja tanda rasa marah kepada ayahku yang sepatutnya datang awal lagi. Namun ayahku beberapa kali juga memohon maaf sebelum sampai ke rumah. Selepas kejadian itu, ayahku akan sentiasa datang awal sebelum van syarikat sampai ke perhentian bas itu. Manakala aku masih dengar lagi adanya gangguan kelibat itu di perhentian bas itu. Macam-macam teori kewujudan kelibat itu. Ada yang kata ia berpunca dari kemalangan seorang ibu yang hamil di situ beberapa bulan lalu. Ada yang berkata ia adalah saka yang dibuang di situ. Dan ada penduduk berkata itu adalah penunggu pokok besar yang telah ditebang sebelum perhentian bas itu didirikan. Entahlah, aku pun tak pasti yang mana satu. Itulah saja kisah yang mahu aku sampaikan. Semoga semua sahabat akan terhibur dengan perkongsian kisah seram ini. Terima kasih dan jumpa lagi di masa hadapan. Ada tak?